Tiga beradik menemui ilahi pada Syawal kelima. Main mercun hingga cetus pergaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Itu tadi air mata kesedihan tanggal 5 Syawal buat sebuah keluarga di Kampung Kuala Telemung, Hulu Terengganu selepas jasad tiga beradik yang dipercayai lemas di Sungai Terengganu semalam ditemui siang tadi. Jasad ketiga-tiga mangsa, Umar Iskandar Muhammad 21 tahun, Khairil Firdaus 17 tahun dan Khalif Naim 16 tahun ditemui antara jam 9.50 pagi hingga 12.40 tengah hari. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Muhammad Hilman Abdul Rashid berkata pihaknya memulakan operasi sebaik menerima laporan kejadian jam 6.30 petang semalam. 85 anggota membabitkan polis, bomba, Angkatan Pertahanan Awam serta unit pengesan anjing K9 dan rela melancarkan operasi. Operasi dilakukan selama 18 jam sebelum semua mangsa ditemui. Jenazah mereka ditemui pada jarak kira-kira 50 meter antara satu sama lain. Khalif Naim ialah pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Berang. Dia dilaporkan baru sahaja menghafaz 30 juz Al-Quran pada 10 Mac lalu. Khairil Firdaus pula ialah pelajar tingkatan 5 Sekolah Agama Mahmudiyah Kuala Berang. Manakala Umar Iskandar adalah mahasiswa di Universiti Malaya. Kesemua mangsa dikatakan mandi di sungai berkenaan yang terletak hanya 200 meter dari rumah mereka kira-kira jam 6 petang semalam. Sementara itu, jenazah tiga beradik terbabit dibawa dari Hospital Hulu Terengganu ke rumah mereka di Kampung Kuala Telemung dan solat jenazah dilakukan selepas solat asar. Jenazah selamat dikebumikan kira-kira jam 6.25 petang tadi. Ketiga-tiganya disemadikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Nering, Kampung Rawai dekat Marang. Ahli keluarga dan saudara mara menghadiri pengkebumian ini. Lagi duduk di dalam. Abang dulu. Akak sikit dulu dalam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala jaga kaki. Astagfirullah. Jalan tu. Ya. Oh, boleh. Jom. Kena salah ini betul ni ya. Ni tengok lagi. Ambil ni. Baiklah, di Perak pula seorang guru sekolah agama sanggup menggadai nyawa demi menyelamatkan 4 remaja perempuan yang hampir lemas dan dihanyutkan arus. Detik cemas itu berlaku selepas kereta dinaiki mangsa hilang kawalan dan terbabas ke dalam tali air. Kejadian berlaku di Kampung Teluk Sena, Kampung Gajah Perak kira-kira jam 12.05 tengah hari semalam. Seorang mangsa dapat menyelamatkan diri dan meminta bantuan dengan menahan kereta yang dipandu guru agama terbabit. Tanpa berlengah, dia terus terjun ke dalam tali air dan menyelamatkan 2 mangsa yang sedang bergelut dengan arus sebelum berenang semula untuk menyelamatkan 2 lagi mangsa. Jatuh. Lemas. Alhamdulillah, semuanya selamat, semua ada dengan aku dah. Okey. Sekarang ni kita orang dah kontak balik polis Kampung Gajah semua. Tengah tunggu bantuan sampai.
Penat. Semua mangsa yang berumur 18 tahun kemudian dibawa ke hospital oleh keluarga masing-masing. Sebuah kereta bertembung dengan lori di kilometer 6 Jalan Cini Kuantan dekat Pekan Pahang mengakibatkan 4 maut. Manakala seorang lagi parah. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintendent Kamaruzaman Juso berkata kemalangan berlaku kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi. Nahas berlaku selepas kereta dinaiki 4 warga Indonesia dan seorang lelaki tempatan dipercayai dipandu laju, kemudian merempuh lori dari arah bertentangan. Pemandunya warga Indonesia tercampak keluar dari kenderaan dan parah. 4 penumpang lagi tersepit dan meninggal dunia di lokasi. Mai dihantar ke Hospital Pekan untuk dibedah siasat. 7 individu ditahan polis kerana bermain mercun di Wakaf Cik Yeh Kota Baru sehingga mengakibatkan pergaduhan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan berkata, pergaduhan bermula dari rasa tidak puas hati antara sekumpulan remaja dan peniaga makanan. Kejadian ini berlaku kira-kira jam 8 malam pada Selasa lalu. Kedua-dua pihak saling membaling objek menyebabkan beberapa mangsa cedera. Satu laporan polis dibuat susulan kejadian berkenaan. Mercun tu bukan mercun besar pun, kecil, ya budak-budak main. Jadi dia campak situ, campak sini, mercun tu. Jadi dikatakan mercun tu hampir terkena kepada salah seorang pekerja kedai nasi ke. Kedai nasi ayam gitulah di situ. Jadi ini menimbulkan ketidakpuasan hati pada yang kata hampir kena mercun tadi tu. Polis menahan 7 individu berusia 12 hingga 47 tahun yang disyaki terbabi dalam kejadian berkenaan. Seorang daripadanya yang berumur 12 tahun sudah dibebaskan. Individu yang ditahan adalah dari Kota Baru, rantau panjang dan pekerja warga asing dari negara jiran. Kerana mabuk dan menghalang tugas polis dengan bersikap kasar serta mengeluarkan kata-kata kesat dua beradik yang mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu didenda RM3,000 seorang. Hukuman terhadap tertuduh S. Guna Singgam dan adiknya S. Rajeswaran dijatuhkan Magistrate Siti Huzaifah Abdul Talib. Pertuduhan dibacakan Timbalan Pendakwa Raya Hafizah Zainul Hashimi. Dua beradik terbabi ditahan dalam satu operasi COVID-19 pada hari raya kedua Aidilfitri di Jalan Pantai Port Dickson. Polis sudah menjalankan siasatan terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari dan beberapa individu berhubung gambar beramai-ramai sempena Aidilfitri yang tersebar di media sosial. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Matai berkata, polis menjalankan siasatan itu selepas menerima laporan semalam. Pihaknya akan merujuk kepada pihak pendakwa raya bagi mendapatkan arah lanjut. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kembali bertemu. Jumlah kes positif baru COVID-19 hari ini mencatat angka paling rendah dengan 10 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif 7,629 kes. Malah hari ini juga tiada kes kematian dicatatkan, jumlah kematian kekal 115. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kesemua 10 kes baru yang dilaporkan berkaitan penularan tempatan. 5 daripadanya bukan warga negara Malaysia dan tiada kes import. Guna perkhidmatan komuter untuk merentas negeri. Niat itu tidak kesampaian apabila 6 individu dikenakan kompaun RM1,000 seorang di Butterworth, Pulau Pinang kerana ingkar PKPB. Dan semenjak operasi kita laksanakan melalui 23 bulan sehingga hari ini sebanyak 43 orang telah dikenakan tindakan kompaun
kerana atas kesalahan rentas negeri tanpa kebenaran di bawah Peraturan 61 Akta 342. Di sini saya ingin memesan kepada mereka-mereka yang menggunakan perkhidmatan kereta api khususnya supaya mendapatkan kebenaran dulu daripada balai polis yang berdekatan jika ingin bergerak merentas negeri sama yang hendak memasuki Pulau Pinang. ACP Nur Zaini yang tadi mengetahui ops pemantauan di stesen kereta api Tanah Melayu Berhad Butterworth. Mereka menggunakan perkhidmatan awam ini yang beroperasi antara Perlis ke Pulau Pinang. Pelbagai alasan diberi seperti balik kampung dan jumpa kenalan. Seorang lelaki Syria antara 6 individu yang dikenakan kompaun. Kerajaan memperhebatkan ob benting di semua sempadan negara bagi memastikan warga asing yang lolos keluar untuk berhari raya di negara mereka tidak akan kembali ke Malaysia. 86 parti yang cuba merentasi sempadan negara termasuk 3 tekong dan 3 kapal telah diusir keluar. Ini bagi kita menyekat, bukan saja dari segi seperti biasa kita akan sekat warga asing ini, tetapi lebih bahaya dalam keadaan sekarang apabila COVID-19 ini agak serius di beberapa jiran kita, di negara-negara jiran kita. Jadi kalau mereka masuk, kita bimbang akan menghasilkan satu kluster baru iaitu kluster import. Jadi sebab itulah kita bertegas di kawasan sempadan. Ob benting juga menahan 1,515 parti yang menyelinap masuk ke negara ini. Sementara itu masih ramai yang berdegil melanggar SOP sambutan Aidilfitri. Daripada 728 kompaun yang dikeluarkan atas pelbagai kesalahan ingkar PKPB, 64 daripadanya adalah disebabkan ziarah Aidilfitri. Sekiranya muskil dengan jumlah bil elektrik yang diterima, orang ramai boleh membuat aduan kepada Tenaga Nasional Berhad TNB serta Suruhanjaya Tenaga. Setakat ini, tarif yang dikenakan TNB adalah mengikut peraturan yang ditetapkan. Apa juga kaedah pengiraan, TNB tidak boleh membuat sewenang-wenangnya. Ia hanya boleh dilakukan setelah ianya diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga. Dato' Syamsul memberikan reaksi ini selepas heboh di media sosial mengenai dakwaan bil elektrik naik mendadak ketika PKPB. Jelas beliau, pihaknya sudah meminta TNB dan Kementerian untuk memberikan penjelasan lebih terperinci kepada rakyat berkaitan kekeliruan ini. Dalam pada itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Suruhanjaya Tenaga menawarkan projek kota solar 1,000 megawatt untuk syarikat tempatan yang akan dibuka bidaan bermula 31 Mei. Ia dijangka mampu menarik pelaburan tinggi. Kita akan dapat dan menjangkakan pelaburan yang bakal diperolehi melalui bidang ini sebanyak 4 bilion ringgit. Ini suatu yang baik dan kita harap ia akan membuka peluang pekerjaan tak kurang kepada 12,000 pekerja dalam negara ini. Jelasnya tempoh serahan dokumen bidaan juga dipindahkan kepada 3 bulan berbanding 6 bulan sebelum ini. Kementeriannya menjangkakan loji jana kuasa solar itu boleh mula beroperasi selewat-lewatnya 31 Disember 2023. Sebelum ke laporan luar negara, Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Presidennya Datuk Seri Mukhlis Mahathir dan 3 yang lain dipecat daripada parti itu hari ini. Kelima-lima mereka dipecat atas alasan duduk di bangku pembangkang semasa persidangan Dewan Rakyat pada 18 Mei lalu. Surat berkenaan ditandatangani oleh Setiausaha Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya. 3 pemimpin yang turut dipecat ialah Ketua Armada Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman serta anggota Majlis Tertinggi Bersatu Mazli Malik dan Datuk Amiruddin Hamzah. Pada pembukaan persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada 18 Mei lalu, 5 ahli Parlimen Bersatu diketuai Tun Dr. Mahathir memilih untuk berada di blok pembangkang.
Korea Selatan mencatatkan 79 kes baru COVID-19 yang tertinggi dalam tempoh 2 bulan berbanding 40 kes semalam. Timbalan Menteri Kesihatan Kim Kam Lip berkata, 54 daripada kes baru itu dikesan di pusat pengagihan penghantaran bungkusan. Lokasi yang sama 15 kes dilaporkan sebelum ini. Peningkatan kes kini mencetuskan persoalan sama ada sesi persekolahan akan diteruskan. Kementerian Pendidikan semalam mengumumkan sesi pembelajaran di 561 sekolah di seluruh negara itu ditunda susulan kebimbangan penularan virus berkenaan. Setakat ini 11,344 kes dengan 269 kematian dilaporkan. Dalam perkembangan sama, Indonesia bakal meningkatkan ujian dan pengesanan kes COVID-19 di wilayah Jawa Timur yang kini merupakan kawasan panas virus itu. Presiden Joko Widodo dalam mesyuarat kabinetnya mengarahkan wilayah terbabit dijadikan keutamaan bersama wilayah lain yang mencatatkan peningkatan kes sejak akhir-akhir ini. Selain mengetatkan prosedur kuarantin dan penguatkuasaan protokol kesihatan. Katanya tentera dan polis turut dikerah secara besar-besaran ke wilayah terbabit bagi memastikan pematuhan prosedur ditetapkan. Presiden Widodo turut memberi amaran mengenai gelombang kedua COVID-19. Berikutan ribuan penduduk dijangka pulang selepas meraihkan Aidilfitri di kampung halaman mereka. 1,473 disahkan maut manakala lebih 23,000 dijangkiti sehingga kini. Arab Saudi mengumumkan 2 fasa pelan membabitkan Kota Suci Mekah bagi melonggarkan sekatan ekoran pandemik COVID-19. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan fasa pertama bermula 31 Mei ini dengan prosedur keluar masuk ke Mekah dibenarkan dari jam 6 pagi hingga 3 petang. Selain itu, solat Jumaat dan solat berjemaah di Masjidil Haram akan diteruskan dengan mengikut langkah keselamatan sedia ada. Sementara itu, fasa kedua akan bermula 21 Jun iaitu penduduk di Mekah dibenarkan berada di tempat awam sekitar 6 pagi hingga 8 malam. Kenyataan itu turut memaklumkan perniagaan seperti kafe dan kedai gunting rambut masih diarahkan tutup, manakala majlis perkahwinan serta pengkebumian hanya boleh dihadiri maksimum 50 orang. Sukan, Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Azmirul Anwar Arus mengesahkan sudah meletakkan jawatan. Beliau yang juga bekas Esko Belia dan Sukan Negeri berkata peletakan jawatan itu atas dasar prinsip sekiranya Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir yang juga Presiden KFA meletak jawatan Menteri Besar. Menurut beliau, surat peletakan jawatan berkenaan ditulis kepada pengurusan KFA dan Timbalan Presiden KFA. Kemudian surat itu akan dipanjangkan kepada pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Berkaitan isu 1.5 juta ringgit tunggakan gaji yang didakwa sudah diluluskan sebelum ini, Azmirul meminta pihak kerajaan negeri yang baru agar segera merujuk dan menyemak dengan pihak KFA berkaitan isu berkenaan. Beliau berharap Menteri Besar baru dapat merujuk terus kepada pihak KFA. Nasib Liga Perdana Inggeris terus menjadi tanda tanya apatah lagi 4 pegawai dari 3 kelab itu disahkan positif COVID-19. Penganjur EPL dilaporkan masih belum mempunyai tarikh yang sesuai. 4 pegawai itu disahkan positif semalam selepas ujian swab ke atas 1,008 individu dilakukan pada Isnin dan Selasa lalu. Terdahulu 8 pemain dan pegawai kejurulatihan dari kelab Watford, Bournemouth dan Burnley telah disahkan positif. Situasi membimbangkan ini menyaksikan Kapten Watford Troy Deeney dan pemain tengah Chelsea N'Golo masih belum melaporkan diri ke kem latihan. Kebanyakan kelab sudah mula menjalani latihan mengikut prosedur yang ketat. Pelbagai cara dilakukan peminat bola sepak untuk merasai kehangatan menyaksikan perlawanan seolah-olah berada di dalam stadium. Di Republik Czech, drive-in cinema membolehkan peminat menonton bola bersama rakan biarpun dalam kenderaan masing-masing.
Republic Czech yang sudah kembali memulakan saingan Liga menghadkan hanya 300 peminat setiap pasukan dibenarkan masuk ke dalam stadium. Begitupun bagi menghangatkan saingan perlawanan di antara pasukan Sparta Prague dan Victoria Plzeň, sebuah panggung wayang terbuka menayangkan siaran secara langsung itu yang membolehkan peminat menyaksikan perlawanan dalam kenderaan masing-masing. Ia sudah cukup untuk menggembirakan peminat yang merindui suasana meriah menonton bola bersama rakan-rakan. Jangan lupa bertanya khabar keluarga dan kekal berhubung yang meninggalkan kita buat selama-lamanya. Semoga roh dicucuri rahmat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم